Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kumpulan 11. Kumpulan ini terdiri daripada 8 orang pelajar yang diketuai oleh saya, Azrul Amri bin Muhammad, selaku ketua kumpulan, disusuli oleh Muhammad Syafiq bin Daud, Nur Suhaidah binti Ali Rahman, Umi Sakinah binti Muhammad, Muhammad Suhaimi bin Sutiman, Muhammad Syahril bin Abdullah Said, Nur Hidayu binti Faradin, dan akhir sekali Warshini, anak perempuan Pominada. Tajuk tugasan yang telah diberikan untuk kumpulan 11 adalah adab makan mengikut kesesuaian majlis atau acara. Saya akan mengulas secara ringkas tentang pengenalan dan juga kesimpulan tajuk ini. Adab dari segi pengertian membawa maksud norma atau aturan mengenai sopan santun yang berlandaskan aturan agama, terutama agama Islam. Dari segi bahasa, adab bermaksud akhlak mulia yang dipraktikkan dalam bentuk tingkah laku, lawian atau aturan yang didasarkan pada norma ataupun agama. Berdasarkan pengertian yang telah dinyatakan, adab makan adalah tata cara aturan sebelum, semasa dan selepas makan yang dipraktikkan dalam majlis rasmi dan tidak formal, majlis tidak rasmi dan tidak formal, dan majlis tidak rasmi dan tidak formal. Tata cara aturan adab makan ini akan diulas oleh rakan-rakan saya yang seterusnya. Selamat sejahtera. Saya Nur Hidayu binti Faridin, nombor metrik 289158, akan menerangkan tentang mengenai jenis-jenis majlis. Antara majlis adalah majlis formal atau rasmi, majlis tidak formal atau tidak rasmi, dan majlis keramaian. Dalam majlis rasmi, iaitu ataupun majlis formal, amat menjaga kepentingan dan etika pemakanan dari segi kemasan dan penampilan. Perlu dan penting dalam menjaga tata tertib di meja makan kerana ia merangkumi pelbagai aspek seperti berbual, melayani pelayan, pengenalan perkakasan kutleri dan sebagainya. Adab sebelum makan bagi majlis rasmi atau formal: ketika kita ingin keluar dan masuk dari meja makan, hendaklah keluar melalui sebelah kanan daripada tempat duduk tersebut. Napkin yang berada di atas meja diambil dan diletakkan di atas riba atau perut secara perlahan. Napkin pula tidak boleh dikibas-kibas dan menggunakannya untuk mengelap peluk atau peralatan di atas meja. Tidak dibenarkan mengubah struktur susunan perkakasan kutleri ataupun membelek-belek di atas meja. Adab semasa makan ketika majlis rasmi pula, makanan akan dihidangkan di sebelah kiri, manakala minuman dihidangkan di sebelah kanan. Dilarang sama sekali berbual antara satu sama lain ketika makanan penuh di dalam mulut. Kunyah makanan perlahan-lahan tanpa membuka mulut. Bagi penggunaan kutleri, perlu dalam keadaan tertib dan teratur. Dilarang membuat bunyi bising apabila menggunakan perkakasan kutleri. Penggunaan garpu dan pisau untuk memotong adalah dengan menggunakan pisau di tangan kanan dan garpu di sebelah kiri. Makanan perlu disuap sikit demi sedikit ke dalam mulut agar tidak kelihatan gelojong. Sentiasa mendahulukan tetamu yang lebih tua apabila hendak mengambil lauk atau juadah di atas meja sebagai tanda hormat antara satu sama lain. Kemudian, apabila selepas makan, adab kita setelah makan haruslah mengasingkan sisa makanan di tepi pinggan. Perkakasan kutleri adalah diletakkan rapat dan dalam keadaan terangkum. Lipatkan napkin dalam bentuk segitiga dan lapkan di bibir atau mulut untuk menghilangkan comok kekotoran. Kemudian, letakkan napkin tersebut di atas kerusi ataupun di kiri sebelah pinggan sebagai tanda kepada pelayan bahawa kita sudah selesai menjamu. Apabila hendak beredar, ucap terima kasih kepada tetamu lain di meja makan yang sama ataupun mengucapkan terima kasih kepada pemilik ataupun penganjur majlis. Saya Muhammad Suhaimi bin Sutiman, nombor metrik 283364. Majlis rasmi dan tidak formal. Majlis rasmi dan tidak formal merupakan satu majlis keramaian yang tidak banyak mematuhi protokol, iaitu lebih kepada acara majlis dalam keadaan yang santai. Acara majlis ini juga tidak mengenakan pakaian yang khusus kepada para jemputan mengikuti majlis yang dianjurkan. Adab makan sewaktu majlis rasmi dan tidak formal ini juga perlu diberikan perhatian sewaktu menghadiri jemputan, walaupun majlis rasmi dan tidak formal ia tidak sepenuhnya mengikuti protokol yang sedia ada. Ketika menghadiri majlis rasmi dan tidak formal merupakan majlis yang separuh protokol, iaitu tidak mementingkan dari segi berpakaian, akan tetapi masih perlu dalam keadaan kemas dan tidak keterlaluan sewaktu menghadiri majlis. Adab sebelum makan semasa majlis rasmi dan tidak formal masih perlu dititik beratkan, walaupun ia tidak terlalu penting, masih perlu dijaga agar majlis berjalan dalam keadaan yang sempurna. Pergerakan individu juga tidak perlu dititik beratkan semasa majlis makan berlangsung seperti majlis rasmi dan formal.
Pergerakan keluar masuk juga dari meja makan tidak begitu ditekankan. Selain itu, penggunaan kain napkin juga disediakan untuk digunakan sewaktu makan bagi mengelakkan makanan dan minuman terkena pada pakaian. Terdapat juga susunan pinggan, cawan serta perkakas yang lain tersedia untuk digunakan, dan pengambilan peralatan tersebut perlulah dalam keadaan yang tidak terlalu tergabah. Adab semasa makan dalam keadaan yang telah tersedia. Adab yang pertama perlulah membaca doa, dan membaca doa merupakan perkara yang sangat ditekankan oleh bagi orang yang beragama Islam. Semasa mengambil makanan perlulah dalam keadaan yang tidak begitu kalang kabut agar suasana harmoni di meja makan tidak begitu riuh dan menyebabkan persekitaran meja makan menjadi kotor dalam keadaan yang tertumpah di atas meja. Sehubungan itu, semasa mengunyah makanan perlulah dalam sopan dan tidak begitu terlalu kuat sehingga membuatkan orang lain tidak berasa selesa. Dan adab selepas makan. Apabila telah habis makan, peralatan perlulah diletakkan di atas pinggan, bukan di atas alas meja, bagi mengelakkan alas meja kotor terkena sisa yang melekat pada peralatan yang telah digunakan. Setelah selesai, peralatan tersebut akan diambil untuk dialihkan oleh caterer yang bertugas untuk dibawa ke tempat pengumpulan yang telah disiapkan. Kain napkin yang telah digunakan perlulah dilipat semula dalam bentuk segitiga untuk digunakan mengulap sisa makanan yang berada di kiri dan kanan mulut yang tertinggal. Begitu pentingnya menjaga adab makan ketika menghadiri majlis, terutama di majlis rasmi dan formal. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq bin Daud. Saya ingin membentangkan tajuk majlis tidak rasmi dan tidak formal. Dan tidak formal ni adalah majlis yang dianjurkan oleh atau bagi pihak swasta atau bukan kerajaan dengan keseluruhan kos penganjuran dan pelaksanaan dibiayai sepenuhnya oleh pihak penganjur sendiri, dan semua yang terlibat dalam majlis tu tidak perlu mematuhi peraturan seperti majlis rasmi. Seperti majlis rasmi juga, majlis tidak rasmi juga mempunyai adab sebelum makan, semasa makan dan selepas makan. Okey, bagi majlis tidak rasmi ni dia lebih mudah dan lebih bebas ya. Dia tidak seperti majlis rasmi lah yang perlu kita masuk ke meja makan tu hanya masuk di belah kanan je. Bagi majlis tidak rasmi ni kita boleh masuk dan keluar dari belah kanan ataupun kiri. Dia bebas. Walau macam mana pun, individu yang dah berada di meja makan hendaklah mengelak daripada keluar dan masuk ke meja makan secara kerap. Hal ini kerana keluar dan masuk dari meja makan dapat mengganggu pergerakan keluar dan masuk individu lain dalam majlis tersebut. Seterusnya, majlis tidak rasmi tiada sebarang kewajipan bagi kita untuk menggunakan sudu, pisau ataupun garfu. Tidak seperti majlis rasmi. Bermakna individu bebas sama ada mahu menggunakan tangan ataupun menggunakan cutlery yang disediakan lah. Seterusnya, adab semasa makan. Okay, sebelum makan, setiap agama lah mementingkan untuk kita membaca doa mengikut ajaran dan agama masing-masing. Sebab bacaan doa ketika sebelum menjamu selera ni adalah dituntut oleh setiap agama di dunia ini. Selain itu, semasa sedang menjamu selera, individu hendaklah makan secara tertib lah dan sopan. Seperti juga majlis rasmi, tak bermaksud majlis tidak rasmi ni kita boleh makan secara gelojor lah. Semasa makan juga kita tak bolehlah membuat sebarang bunyi seperti bunyi makan terlalu laju, cara berbunyi. Ini akan menyebabkanlah rasa kurang selesa terhadap individu lain. Semasa makan juga kita tak bolehlah letak seperti sisa-sisa tulang ikan ataupun tulang ayam ke atas meja. Asingkanlah dalam pinggan sendiri ataupun ambil pinggan yang lain kita letak dalam pinggan tersebut. Okay, seterusnya adab selepas makan. Setelah selesai menjamu selera, individu kalau boleh kita elakkanlah daripada meletakkan sebarang cutlery seperti sudu atau garfu di atas meja. Ini untuk mengelakkanlah kotoran melekat di alas kain meja makan tersebut. Kebiasaannya bagi majlis tidak rasmi tidak mempunyai caterer dari pihak catering. Jadi kita sebagai individu yang hadir ke majlis tersebut, selepas makan pinggan dan sisa hendaklah diletakkan di tempat yang disediakan oleh pihak penganjur.
Seterusnya, bagi individu yang menggunakan tangan ketika makan, hendaklah tangan tersebut dicuci dengan segera. Jangan dibiarkan lamalah sebab ianya dianggap tidak sopan. Dan akhir sekali, apabila hendak beredar dari majlis dan meja makan, hendaklah kita sebagai individu mengucapkan terima kasih kepada penganjur majlis dan tetamu sekeliling. Ini akan membuatkan majlis berjalan dengan sifat penuh saling menghormati di samping menjaga adat yang sememangnya dah sebati dalam masyarakat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syarif bin Abdullah Said. Nombor metrik 283618. Saya akan menerangkan tentang tujuan dan kepentingan menjaga adab di meja makan. Melalui penerangan sebelum ini, setiap jenis majlis mempunyai adab yang tersendiri, merangkumi adab sebelum makan, semasa makan dan selepas makan. Dapat disimpulkan bahawa tujuan menjaga adab di meja makan adalah untuk membentuk peribadi dalam diri. Setiap individu terdapat dua kemahiran yang dapat diaplikasi dalam membentuk peribadi dalam diri setiap individu, iaitu kemahiran komunikasi dan kemahiran empati. Yang pertama, kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi dapat diaplikasi khususnya oleh ibu bapa seawal usia awal anak-anak mereka. Contohnya, ibu bapa bertanya dan memberikan peluang untuk anak-anak bercerita tentang perkara yang berlaku dalam aktiviti hariannya. Melalui kemahiran komunikasi, anak-anak akan dapat memperbaiki kemahiran komunikasi dengan lebih berkesan dan mengamalkan adab dalam tiap pertuturan. Yang kedua, kemahiran empati. Kemahiran empati membawa maksud kebolehan untuk meletakkan diri dalam situasi individu yang lain. Contohnya, ibu bapa mendidik anak-anak untuk melayan individu di sekeliling sebagaimana mahu dilayan atau dihormati oleh individu yang lain. Melalui kemahiran empati, anak-anak akan belajar untuk memahami, bertimbang rasa dan tidak mementingkan diri sendiri sahaja. Melalui dua kemahiran tersebut, anak-anak telah mempunyai kemahiran sosial dan akan menjadi individu yang lebih cekap dalam menyesuaikan diri mengikut jenis majlis, khususnya apabila mereka telah melangkah ke alam dewasa. Berdasarkan tujuan yang telah dinyatakan, beberapa kepentingan dapat diperoleh. Kepentingan yang pertama iaitu dapat meningkatkan kualiti kehidupan individu. Sekiranya individu menjaga adab di meja makan, maka kebersihan akan dapat diraih bersama. Kesihatan tubuh badan turut dapat terjamin, contohnya dengan mengamalkan beberapa adab asas seperti membasuh tangan sebelum atau selepas makan. Individu akan terhindar daripada jangkitan kuman maupun penyakit berbahaya seperti keracunan makanan. Selain itu, individu dapat menghindari diri daripada melakukan perbuatan yang tidak elok seperti mencelah makanan. Hal ini dapat mengelakkan individu yang menyediakan makanan terasa hati dan bersedih apabila makanan yang disediakan dicelah. Kepentingan yang kedua iaitu dapat memupuk sikap saling bertoleransi antara individu dengan individu yang lain. Sikap bertoleransi merujuk kepada sikap individu yang sanggup untuk bertolak ansur, menghormati dan meraih setiap perbezaan, sama ada merangkumi antara individu ataupun kumpulan. Sikap toleransi dapat mengelakkan perselisihan faham, khususnya ketika menghadiri majlis yang menggabungkan pelbagai kaum. Contohnya, kaum Melayu sememangnya terkenal makanan menggunakan tangan kanan. Akan tetapi, sekiranya ingin mengambil lauk pauk yang lain, jangan menggunakan tangan yang sama. Hal ini kerana akan menimbulkan rasa kurang selesa kepada individu yang lain, khususnya yang berlainan kaum. Sebaiknya, individu hendaklah menggunakan tangan kiri agar adab dan kebersihan di meja makan sentiasa terjamin. Di samping itu, individu tidak mengambil makanan mengikut hawa nafsu semata-mata, tetapi bertoleransi dengan individu yang hadir dalam majlis tersebut. Akhir sekali, kepentingan yang ketiga iaitu dapat melambangkan sikap dan budaya yang positif dalam kalangan masyarakat. Contohnya, prihatin. Seperti sedia maklum, menghadiri majlis rasmi dan formal bukanlah sekadar hadir sebagai individu, tetapi membawa nama sesebuah organisasi juga. Perwatakan prihatin hendaklah dititik beratkan agar dapat menyapa dan menggunakan gelaran yang betul mengikut kesesuaian. Perwatakan sebegini mampu memupuk rasa saling menghormati dan kasih sayang dapat mengeratkan hubungan dalam sesebuah organisasi. Maupun dalam kalangan masyarakat, jelaslah bahawa kemanisan dapat diraih sekiranya setiap individu menjaga adab di meja makan.
Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan saya sekalian. Nama saya Rashini Pominathan, nombor matrik saya 289228. Hari ini saya ingin bercakap mengenai tata cara atau kaedah menjaga adab makan mengikut lokasi, majlis ataupun acara. Setiap kali orang ramai menyambut perayaan yang terutama seperti Hari Raya, Hari Deepavali, Tahun Baru Cina, Hari Christmas dan selainnya. Ramai orang dijemput ke majlis rumah terbuka yang biasanya dianjurkan oleh ketua masyarakat, rakan atau jiran tetangga. Sebagai peringatan, berikut adalah senarai etika makan yang betul ketika menghadiri rumah terbuka ataupun majlis keramaian. Biarkan setiap orang mengambil makanan mengikut giliran. Yang kedua adalah tidak wajar untuk berebut-rebut untuk mendapatkan makanan. Nombor 3, pastikan anda mendapat jumlah makanan yang betul. Nombor 4, gunakan peralatan yang disediakan seperti sudu, garpu dan pisau dengan betul dan teliti. Nombor 5, duduk dengan tenang dan selesa di kawasan yang ditetapkan. Nombor 6, mulakan makan dan minum dengan bacaan doa mengikut keagamaan. Nombor 7, libatkan diri dalam perbualan mesra dengan tetamu di meja makan. Dan yang terakhir sekali adalah sebaik-baiknya mendekati kaunter makanan dengan cara yang sistematik. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang adab makan pada majlis di hotel. Yang pertama, lipat serbet mengikut bentuk 3 segi dan letakkan di atas riba setelah duduk. Lapkan kotoran dari bibir dan tangan dengan serbet. Sebelum meninggalkan ruang makan, jangan lupa letak serbet di atas kursi atau di sebelah kiri pinggan seseorang. Apabila makan makanan berdaging yang memerlukan penggunaan garpu dan pisau makan, pastikan untuk menggenggam pisau di tangan kanan dan garpu di tangan kiri dengan jari telunjuk pada badan cutlery dan ibu jari di bawah. Semasa mengunyah hidangan penuh di dalam mulut, kami mungkin letakkan cutlery di atas pinggan dalam kedudukan pause. Walau bagaimanapun, selepas makan ingat untuk meletakkan cutlery di sisi pinggan dalam keadaan senyap. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kaedah menjaga adab makan pada majlis protokol ataupun istiadat. Yang pertama adalah adab Melayu. Apabila berkunjung ke rumah orang, jangan menolak makanan atau minuman jika tuan menawarkannya. Sekiranya kita kenyang, sekurang-kurangnya kita harus mencuba beberapa makanan. Benarkan orang yang lebih tua makan dahulu diikuti oleh yang lebih muda. Walaupun semasa bercakap, elakkan membawa topik yang tidak menyenangkan yang boleh mengganggu selera orang lain. Yang kedua adalah adab orang Cina. Walaupun orang Cina memakai penyapit ini semasa makan, mereka tidak akan memukul, mengetuk, membuat bising, menarik perhatian atau membuat isyarat kayu dengan penyapit ini di dalam mangkuk makanan mereka. Ini kerana tingkah laku sebegitu biasanya dihaskan untuk mereka yang disebut sebagai pengemis. Yang terakhir adalah adab India. Orang India biasanya tidak akan makan dengan cutlery, lebih suka makan dengan jari mereka. Terdapat juga jenaka di sana tentang bagaimana rasa makanan lebih enak apabila dimakan dengan jari anak. Hanya hujung jari sahaja digunakan semasa makan menggunakan jari. Walau bagaimanapun, di bandar dan restoran sudu digunakan untuk makan hidangan cecair seperti kari dan daun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nusaidah binti Ali Rahman, nombor matrik 283309. Saya ingin beritakan tentang adab dan tertib di meja makan menggunakan perkakasan. Seperti yang kita sebut maklum, adab dan tertib di meja makan adalah amat penting dalam kehidupan seharian kerana ia mencerminkan tingkah laku diri sendiri. Adab bukan hanya dengan tingkah laku sahaja, tetapi ia juga melibatkan adab dalam menggunakan perkakasan semasa makan. Perkakasan yang dimaksudkan di sini adalah penggunaan sudu, garpu, pinggan, gelas dan juga pisau. Pertama sekali, perkakasan mengikut jenis sajian. Dalam sebuah majlis, sudah pastinya pelbagai jenis sajian yang akan disajikan agar dapat memenuhi permintaan pelanggan ataupun tetamu. Pertama sekali, sajian cara berat. Sajian ini kebiasaannya memulakan banyak perkakasan dalam sesuatu jamuan. Terdapat pelbagai jenis sudu, garpu, pinggan dan gelas mengikut jenis makanan yang dihidangkan. Penggunaan napkin juga amat dititipkan bagi memudahkan kita untuk mengesat sisa makanan di mulut. Yang kedua, sajian cara Melayu. Bagi cara Melayu pula, alas meja atau seperah akan digunakan untuk mengalas sajian agar nampak lebih tertib. Orang Melayu kebiasaannya makan menggunakan tangan. Oleh sebab itu, kendi air akan disediakan kepada
kebiasaannya akan duduk bersimpuh atau bersila di lantai bergantung pada satu-satu majlis itu. Seterusnya, sajian cara Cina. Umum kita ketahui bahawa kaum Cina kebiasaannya akan menjamu makanan dengan menggunakan penyepit atau lebih dikenali sebagai chopstick. Penyepit ini akan diletakkan di atas pengalas penyepit dan disusun di sebelah kanan pinggan atau mangkuk. Cawan teh pula akan diletakkan di sebelah penyepit. Meja hidangan yang digunakan berbentuk bulat. Akhir sekali, sajian cara India. Sajian cara India ini boleh dikatakan sama seperti cara Melayu kerana mereka turut menggunakan tangan mereka untuk menjamu selera sama seperti kita. Cara untuk menyidang makanan adalah dengan cara pinggan dan mangkuk kalis karat digunakan untuk menyaji makanan kepada tetamu. Jadi air juga turut disediakan agar tetamu boleh membasuh tangan mereka. Bagi kaum India juga, mereka masih menggunakan daun pisang untuk menyaji makanan, di mana makanan yang terhidang itu akan lebih wangi dari aroma daun pisang tersebut. Seterusnya, perkakasan mengikut jenis majlis. Majlis yang pertama adalah majlis perkahwinan. Perlu kita ingat bahawa bagi perkahwinan kaum Melayu, tidak semua sajian yang disediakan perlu menggunakan tangan. Sebaliknya, pihak caterer hanya akan menyediakan sudu, garpu, pinggan dan gelas seperti biasa dan tidak akan disediakan kandy air. Hal ini adalah untuk memudahkan lagi tetamu untuk menjamu selera. Seterusnya, majlis makan malam. Majlis makan malam kebiasaannya adalah hidangan cara barat. Hidangan seperti ini akan menggunakan banyak dan pelbagai perkakasan dalam sesuatu jamuan. Majlis makan malam juga terbahagi kepada dua, iaitu formal dan tidak formal. Bagi majlis formal, kita haruslah mengetahui perkara-perkara asas mengenai tertib di meja agar tidak berasa serba salah apabila berada di meja makan. Meja makan akan dikenakan alas meja dan lapik pinggan sebagai alas sajian. Gelas minuman akan diletakkan di sebelah kanan pinggan makan, manakala sudu, garpu dan pisau diletakkan di sebelah kiri. Napkin meja turut disediakan di atas meja hidangan. Dan akhir sekali, majlis high tea. High tea adalah majlis yang diadakan pada waktu petang atau lebih sinonim dikatakan sebagai minum petang. Makanan yang disajikan adalah tidak terlalu berat dan kepelbagaian lauk yang minimum. Tetamu yang hadir harus mengambil sendiri sajian yang disediakan, tetapi kita harus berwaspada agar tidak berlaku pembaziran apabila mengambil lauk-lauk yang disediakan itu. Perkakasan yang kebiasaannya digunakan adalah ringkas seperti sudu, garpu, pinggan dan gelas sahaja. Ini kerana lauk yang disediakan tidak terlalu berat seperti makan malam ataupun makan tengah hari. Napkin turut disediakan kepada tetamu agar dapat mengesap mulut dengan lebih sopan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Sakinah binti Muhammad, nombor matrik 283348. Saya akan membentangkan tentang kesan tidak menjaga adab di meja makan. Seperti mana yang kita tahu, makan merupakan perkara yang amat penting dalam kehidupan kerana ia keperluan asas bagi setiap manusia. Begitu juga menjaga adab di meja makan kerana ia mencerminkan kepribadian seseorang itu. Jika tidak menjaga adab di meja makan, ia boleh memberi kesan buruk kepada individu, masyarakat dan negara. Kesan yang pertama kepada individu. Ia boleh mendatangkan pelbagai jenis penyakit seperti diabetes, darah tinggi dan sebagainya. Individu yang tidak menjaga adab di meja makan seperti tabiat makan secara gelojoh boleh membawa kesan negatif kepada kesihatan tubuh badan. Berdasarkan kajian oleh Universiti Hiroshima Jepun, sebanyak 11.6% daripada 1,065 orang mengalami masalah peningkatan gula dalam darah dan peningkatan berat badan berlebihan kerana makan secara gelojoh. Oleh hal yang demikian, kita mestilah menjaga adab di meja makan supaya dapat menghindari daripada kesan buruk terhadap diri sendiri dan kesihatan. Yang kedua, kesan kepada masyarakat akan dipandang serong oleh masyarakat. Masyarakat Malaysia dikenali sebagai masyarakat yang mempunyai nilai kesopanan yang tinggi. Jika adab di meja makan tidak diajar sejak kecil, ia akan memberi tanggapan negatif bukan sahaja kepada individu, malah kepada keluarga. Sebagai contoh, individu yang tidak menjaga adab di meja makan, masyarakat akan beranggapan ibu bapa tidak memberi didikan yang sewajarnya, sekaligus ia akan menjatuhkan maruah keluarga. Menurut kajian, pembentukan akhlak individu bermula dari
tingkah laku di meja makan. Ini jelas menunjukkan masyarakat menilai sikap individu bermula ketika di meja makan kerana adab di meja makan adalah perkara asas yang wajib dipelajari. Kesan yang akhir sekali ialah kesan kepada negara, iaitu akan berlakunya pembaziran. Malaysia terkenal dengan kepelbagaian makanan etnik mengikut budaya yang ada di Malaysia. Namun begitu, jumlah pembaziran di negara Malaysia menunjukkan angka yang amat membimbangkan akibat daripada sifat tamak dan tidak menjaga adab di meja makan. Mengikut kajian, sebanyak 15,000 tan metrik sisa makanan dibuang. 900 tan metrik daripada jumlah itu adalah makanan yang tidak terusik. Budaya ini terbentuk akibat tidak menjaga adab di meja makan dengan pengambilan makanan yang berlebihan dan akhirnya tidak mampu dihabiskan dan membawa kepada pembaziran makanan. Sikap seperti ini membawa kerugian kepada negara kerana kerajaan terpaksa mengeluarkan jumlah pembelanjaan yang besar untuk melepaskan sisa makanan. Oleh itu, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita mestilah memainkan peranan yang penting dalam membantu kerajaan dengan menjaga adab di meja makan. Berdasarkan tajuk adab makan mengikut kesesuaian majlis atau acara, dapatlah disimpulkan apabila mengamalkannya menjadikan seseorang itu berakhlak dan bersyukur. Ini dari sudut pandangan agama Islam. Dari sudut pandangan masyarakat, mereka yang beradab dijadikan contoh dan diangkat sebagai pemimpin masyarakat. Orang yang mengamalkan adab adalah mereka yang menghormati norma dan agama. Sekian, terima kasih.